الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung seperti biasa hadis ke-28 muka surat 60 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tempat berniat miqat penduduk Madinah di Zulhulaifah atau Bir Ali, penduduk Syam di Al-Juhfah, penduduk Najd di Qarnal Manazil, penduduk Yaman di Yalamlam, penduduk Iraq di Zatu Irqin. Baginda bersabda, tempat ini bagi penduduk-penduduk yang tinggal di situ dan orang yang melalui jalan itu dari kalangan manusia yang bukan penduduk di situ. Sesiapa yang ingin mengerjakan haji atau umrah dan tiada miqat di tempatnya, maka dia berniat di kediamannya sendiri. Sehinggakan penduduk Mekah berniat di tempatnya sendiri. Keterangan. Miqat terbahagi kepada dua jenis. Pertama, dinamakan miqat zamani. Kedua, dinamakan miqat makani. Miqat zamani ni masa bila boleh buat haji, masa bila boleh buat umrah. Miqat zamani bagi ibadat haji bermaksud tidak sah berniat haji melainkan pada bulan-bulannya sahaja. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Al-Hajju, haji, buat haji, menunaikan haji. Ashhurum ma'lumat, pada bulan-bulan yang tertentu. Bulan lain tak boleh. Dia bulan Syawal, boleh niat. Nak buat tu 9 Zulhijjah tu. Boleh niat siap-siap dah. Niat haji pada bulan-bulan tertentu bermula 1 Syawal, berakhir dengan 10 Zulhijjah. Rukun terpenting ialah wukuf 9 Zulhijjah. Jadi Syawal boleh niat, Zulqa'dah boleh niat. Dan juga 9 hari awal dari bulan Zulhijjah. 2 bulan 9 hari. 2 bulan 9 hari. Syawal, Zulqa'dah dan 9 hari awal dari bulan Zulhijjah. Kalau lepas pada tu dah 10 Zulhijjah baru nak niat haji, tak jadi haji, jadi umrah. Siapa niat haji bukan pada ashhur ma'lumat, maka dia dalam ihram, dia kena buat umrah. Haji ada time dia.
Melainkan pada bulan-bulannya sahaja. Ashhurun ma'lumat, iaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 malam dari bulan Zulhijjah. Malam raya tu boleh niat lagi. Malam ke-10 Zulhijjah, malam raya tu boleh niat lagi. Kerana masih sempat wukuf di Arafah. Waktu wukuf berakhir dengan subuh. Subuh 10 Zulhijjah. Lagi tak subuh, malam tu pun sempat lagi. Waktu wukuf dia bermula dengan 9 Zulhijjah, waktu zuhur. Dia mulanya dengan zuhur. Dan berakhir dengan subuh. Pisat pun tak apa dah. Tapi afdal, kita berada di tempat Arafah dari zuhur hingga ke maghrib. Menggabungkan siang dan malam. Itu afdal. Duduk seminit pun tak apa. Pergi lepas zuhur ke, pergi lepas asar ke, pergi lepas maghrib, lepas isya pun boleh. Jangan dah subuh baru nak pergi kepada Arafah, itu tak sah. Dia ada waktu mula wukuf, dia ada waktu akhir wukuf. Akhir dengan terbit fajar. Baik. Jika seseorang berniat haji tetapi bukan pada bulan-bulan yang telah kita sebutkan tadi, maka niatnya secara automatik dikira niat umrah. Bukan niat dia tak sah. Hajinya tu tak pakai. Dia terus melencong jadi umrah. Niat haji tapi jadi umrah. Gitu. Macam bulan Ramadan kan. Haji Ramadan mana ada? Umrah Ramadan. Haji Muharram tak ada. Haji umrah di bulan Muharram. Walaupun dia niat haji, tapi dikira dia berniat umrah. Sementara untuk ibarat umrah pula, diharuskan berniat umrah pada setiap waktu di sepanjang tahun. Umrah dia tak ada batasan. Bila-bila pun boleh buat umrah. Anytime. Macam akikah lah umrah tu. Kita nak buat sembelih akikah, nak buat kenduri akikah, hari apa pun tak apa. Bulan apa pun tak apa. Tapi kalau nak sembelih korban, dia ada waktu dia. No? Tak boleh korban bulan Muharram. Dia ada hari dia. Gitu. Itu sebagai contoh sajalah. Yang kedua, miqat makani. Ini tempat-tempat yang kita kena berniat di situ. Kena patuh prosedur dia. Jangan terlajak. Contoh. Sebelum tu tak apa nak niat siap-siap. Boleh. Kita nak niat daripada rumah kita pakai kain ihram. Nak niat daripada Malaysia. Boleh. Tapi jenuh lah nak berpantang ihram itu. Orang lain enjoy je. Kita nak kena jaga diri dah. Tak boleh bagi gugur janggut apa semua. Lebih baik kita niat di tempat yang Nabi gariskan. Yang Nabi gezetkan. Yang Allah waqata. Allah tetapkan. Daripada perkataan waqata itulah terbit istilah miqat. Waqata fi'il madhi. Miqat isim makan. Tempat berniat. Tempat-tempat yang kena berniat tidak boleh melangkaui, menjangkaui, melintasi tempat tersebut. Sedangkan kita nak pergi buat umrah tapi kita tak niat. Apa perlu buat? Kita kena patah balik. Patah balik ke tempat tu. Kenderaan biasanya dia takkan patah balik dah. Maka kita terinayah. Bukan terinayah apa. Kita kecuaian kita. Nanti kita kena bayar dam seekor kambing. Allah Ta'ala sebut. Kecuali penduduk Mekah. Penduduk Mekah tak apa. Dia niat di Mekah pun tak apa. Rumah tangga dia duduk sana. Dia bermukim di sana. Atau dia mustautin di sana. Dia tak perlu niat di miqat. Dia niat di rumah dia sendiri. Tak apa. Jadi kita ni. Orang luar, kita kena niat di tempat-tempat yang Nabi tetapkan. Orang Mekah tak apa. Hadiril Masjidil Haram dalam Quran sebut. Hadiril Masjidil Haram, orang yang selalu hadir ke Masjidil Haram, yakni penduduk Mekah, tinggal di Mekah, sama ada dia rakyat, warga negara ataupun dia kerja di sana, dia tak niat di miqat tak apa. Dia niat di tempat-tempat dia. Baik. Miqat makani bagi ibadat haji dan umrah adalah sama. Kita dari luar, kita jumpa miqat, kena niat. Orang uzur, orang haid, orang suci, semua niat. Siapa yang nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, kena niat. Ia bermaksud tempat-tempat untuk berniat ihram yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW seperti hadis di atas. Tempat-tempat itu bagi orang yang berada di luar dari tanah suci Mekah
dan ingin memasuki tanah suci Mekah, nak masuk keluar. Jumpa tempat tu. Nabi buat keliling dah tu. Arah mana pun, mai negara mana pun dia akan jumpa situ. Kalau mai ikut Madinah, jumpa Bir Ali. Kalau mai ikut penerbangan utara masuk Mekah tu, jumpa ruang udara Qarnul Manazil. Kalau pi berjalan-jalan ke Taif, nak balik, jumpa juga Qarnul Manazil darat. Yang tu tengoklah, kalau kita nak buat umrah lagi, buat hari ni ke esok ke lusa ke, kita wajib berihram, pakai kain ihram, niat di situ. Nak buat esok pun niat hari tu juga, niat di Qarnul Manazil. Nak buat lusa pun niat di Qarnul Manazil tu, pakai kain ihram siap-siap, niat siap-siap. Walaupun nak buat esok lusa. Nak buat tu boleh tangguh, tapi niat tak boleh tangguh. Dah sampai miqat, kena niat di miqat. Maka bagi orang yang tidak ada cadang nak buat, dia buat dah umrah, dia buat dah. Pergi Taif ni hari-hari nak balik. Lagi 2 hari nak balik, dia pun tak larat dah nak buat. Maka dia boleh pergi Qarnul Manazil untuk ziarah, tangkap gambar dan sebagainya. Dia tak perlu pakai kain ihram di situ. Sebab dia ingat hari ni aku tak mau buat umrah, esok aku tak mau buat umrah, lusa aku tak mau buat umrah, hari keempat nak terbang balik Malaysia dah. Aku tak mau dah buat umrah. Nak buat lagi tahun-tahun depan mai pula baru aku buat. Orang macam tu tidak wajib berihram di Qarnul Manazil. Tapi kalau orang yang cadang, hari ni tak larat nak buat umrah, balik Taif hari ni letih, esok ingat nak buat esok ingat nak buat, tak boleh pergi buat di Tan'im. Kena niat di Qarnul Manazil tu, kena bawa kain ihram, pakai kain ihram, niat siap-siap. Lepas tu rehat bagi cukup, esok buat. Tapi maksudnya niat ihram tu bukan di Tan'im ke manakah, di miqat lah, sebab kita dah sampai miqat. Gitu. Kita dah sampai miqat, kena niat. Niat di miqat. Tak niat jadi ke mana? Tak niat dia buat umrah sah, tapi dia berdosa dan dia kena tebus dengan seekor kambing. Ni dosa tidak berniat di miqat. Salah satu kesalahan dalam bab haji umrah, sampai miqat tak niat. Padahal ada simpan dalam hati nak buat ibadat tersebut. Macam itu. Kalau dia tak buat, tak apalah. Kalau dia buat umrah, dia kena. Dia buat umrah, dia pergi niat di Tan'im. Sedangkan kemarin dia dah sampai di miqat, dia tak niat. Itu dia kena dam cakap kami. Kalau dia fikir-fikir, mula-mula dia cadang nak buat, lepas tu dia ubah fikiran tak mau buat, tak apa. Tak mau buat umrah. Tak apa lah. Baru bercadang. Baik. Sebab tu kita bila pergi Taif, sampai di Qarnul Manazil, kita akan tanya, dalam bahas ni berapa orang yang nak buat umrah? Nak buat umrah balik satgi, atau nak buat umrah esok, atau lusa, ada berapa orang? Pakat tangan lah. Siapa-siapa yang nak buat umrah ni, kita beritahu ni Qarnul Manazil, ni miqat. Dia kena pakai ihram sini, dia kena niat sini. Ustaz, kami nak buat umrah esok. Esok pun kena niat hari ni juga, pasal kita dah sampai miqat. Gitu. Senang tak payah buat, tak buat lebih senang. Pasal kita dah buat dah sebelum tu, buat umrah dah. Pergi Taif ni, pergi jalan-jalan, tengok tempat Nabi kena lempak batu. Kita buat umrah dah 2-3 kali dah. Balik ni rehat lah. Rehat cukup-cukup, pergi sembahyang berjemaah, kita nak balik Malaysia dah. Bagi orang yang tidak mau buat umrah dah, tak apa. Tak payah pakai kain ihram. Bagi orang yang nak buat umrah hari tu ke, esok ke, lusa ke, ada simpan di hati nak buat umrah lagi, kena berniat ihram di Qarnul Manazil. Laki perempuan semua serupa. Baik. Bukan satu bah tu kena niat dah. Ikut. Bukan satu bah tu kena berihram di Qarnul Manazil. Bukan. Ikut niat kita. Baik. Adapun orang yang berada di tanah suci Mekah dan juga mereka yang kediamannya lebih dekat ke Mekah. Orang yang tak duduk Mekah pun tapi rumah dia dah dekat dah dengan Mekah. Maka mereka dibenarkan berniat di rumah masing-masing. Penduduk Tan'im, tanah halal, dia boleh niat di Tan'im. Dia tak perlulah pergi ke Madinah, pergi ke Bir Ali, tak perlu. Sebab rumah dia dah dekat dengan Mekah. Siapa yang kediamannya di Mekah atau kediamannya dekat dengan Mekah, maka mereka boleh berniat di rumah masing-masing. Inilah juga sebab orang kita duk buat haji tamattu' kena dam. Pasal apa? Mula dia buat umrah dulu.
Lepas tu baru dia buat haji. Itu makna haji tamattu'. Dia pi awal, kapai awal. Pi bulan bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dia pi dah Mekah. Dia pi buat umrah dulu, lepas buat umrah selesai dia boleh tukar kain baju. Tak perlu duduk dalam kain ihram. Nanti sampai musim haji dia buat haji pula. Maknanya dia buat umrah dulu baru buat haji. Ketika dia buat haji itu dia niat di Mekah, dia bukan orang Mekah. Tu yang kena dam. Tak apalah, tak berdosa lah haji tamattu', buat umrah, lepas tu buat haji. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Siapa buat tamattu', macam mana? Bil umrah, dia buat umrah dulu. Lepas tu baru dia buat haji. Famastaysara minal haji. Maka dia kena sembelih seekor binatang yang mudah baginya. Lembu tak apa, unta pun boleh, ataupun kambing. Hak paling mudah kambing kan. Macam tu. Sebab dia buat umrah, selesai umrah sampai 8 Zulhijjah dia nak buat haji, dia akan niat haji di Mekah. Sedangkan dia bukan penduduk Mekah. Dia niat tidak di miqat. Itu sebab dia kena seekor kambing dam. Tapi tak berdosa haji tamattu', tak dosa. Kita boleh pilih haji ifrad, haji tamattu', haji qiran kan. Ada 3 jenis. Orang yang tidak berniat ihram di miqat sedangkan dia mahu melaksanakan ibadat haji atau umrah dan perjalanannya sudah melintasi dan melepasi kawasan miqat. Lalu dia pun berniat pada tempat lain, bukan pada tempat yang Nabi kita tetapkan, maka dia akan dikenakan denda dam seekor kambing. Kerana dia telah meninggalkan salah satu dari perkara-perkara yang diwajibkan ketika di dalam ihram, iaitu berniat. Berniat itu rukun. Berniat di miqat. Di miqat itu wajib. Berniat itu rukun. Memanglah ibadat ni perlu niat. Di miqat, yang tu wajib. Dia niat, okey, sah rukun dia. Tetapi bukan di miqat. Maka dia meninggalkan satu kewajipan. Dia kena ganti, tebus dosanya dengan dam seekor kambing. Kerana dia telah meninggalkan salah satu daripada perkara-perkara yang diwajibkan ketika di dalam ihram, iaitu berniat di miqat. Namun, jika dia kembali semula ke miqat itu, dalam keadaan masih dalam ihram dan belum mengerjakan amalan haji yang lain seperti tawaf dan wukuf di Arafah, maka dia terelak dari dikenakan dam kerana kembali berniat di miqat. Kalau dia pergi miqat balik, tak apa. Macam pegawai-pegawai tabung haji. Mereka pun buat haji tamattu'. Pi awal, pi bulan Syawal, pi bulan Zulqa'dah. Mereka pi buat umrah dulu. Nanti 8 Zulhijjah baru mereka niat haji. Tamattu' lah tu. Taqdimul umrah alal hajj. Buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Buat umrah dalam bulan haji. Habis tu baru buat haji. Umrah tu pun bulan haji. Bulan Zulqa'dah tu bulan haji lah. Orang panggil mawasim al-hajj. Musim haji, Syawal, Zulqa'dah, 9 hari daripada Zulhijjah. Atau 10 malam Zulhijjah. Itu musim haji. Buat umrah musim haji. Diikuti, disusuli dengan haji. Tamattu' tu. Tamattu'. Tapi pegawai-pegawai tabung haji ni, kadang-kadang dia ada urusan di Madinah. 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, dia pergi ke Madinah. Ada kerja di Madinah. Kemudian dari Madinah dia masuk Mekah melalui Bir Ali. Dia niat di Bir Ali. Walaupun dia buat tamattu', tapi dia pergi Madinah, dia masuk ke Bir Ali, dia niat di miqat. Haji dia niat di miqat. Dia tak kena dam seekor kambing. Abang Saifuddin kata cantik kepiah. Orang bagi hadiah. Kepiah Palestin ke apa tahu ni. Orang bagi hadiah kita pakai lah. Orang dulu-dulu rajin mengait ni noh. Kau mengandung zaman tu tak ada WhatsApp lagi, tak ada Facebook lagi kan. Orang perempuan mengandung rajin mengait jadilah kepiah. Mengait boleh tutup tutup televisyen. Buat bulat-bulat macam buah apple apa semua. Saya duk tengok lah dulu. Kok ipar apa jiran-jiran lah ada dah. Lah duk mengait ni Duk main handset tu kan. Orang dulu rajin ni buat macam ni. Baik. Jadi kalau macam pegawai tabung haji, dia pun buat tamattu'. Dia buat umrah dulu musim haji. Buat umrah musim haji. Jadi dekat-dekat nak sampai musim haji tu,
Palestin boleh, Syria pun boleh. Color sama. Betul tak? Betul ya. Bendera Arab lah ni. Jadi pegawai tabung haji dia buat tamatuk. Mana cik dia tak kena dam Ustaz? Tengoklah. Dia pi Madinah, ada kerja di Madinah. Dia masuk pula tu. Dia niat haji di Bir Ali. Dia niat umrah pun di miqat. Dia niat haji pun di miqat. Dia tak kenalah dam. Jangan duk cemburu kat orang. Jangan duk jealous kat orang. Kena faham. Dam bukan pasal tamatuk. Dam pasal kita niat haji di Mekah. Kita bukan tinggal di Mekah. Kita tidak berniat di miqat. Itu punca kena dam. Tapi tak berdosa pun. Bayar je lah duit. Duit dam. Duit kambing. Sebab kita ada pilihan nak buat ifrat ni. Maknanya kita tahan diri kita dalam kain ihram tu. Kita niat haji walaupun tak wukuf lagi. Berapa banyak hari lagi nak wukuf. Kita jaga pantang larang. Kita duduk dalam kain ihram. Aku haji. Tu teruk ifrat. Kalau orang pergi kapal lah tak apa. Kapal terbang akhir. Tapi kapal terbang akhir tak apa. Dekat-dekat dah nak sampai tarikh 9 Zulhijjah. No? Ada satu lagi qiran dia gabung. Dia niat aku buat haji sekali dengan umrah. 2 in 1. Haji pun haji, umrah pun umrah. Hak tu dia pergi lambat, dia nak balik cepat. Masa dia tu fit sangat. Tak sempat dah dia nak buat umrah asing, haji asing. Dia buat 2 dalam 1, qiran. Hak tu pun kena dam juga sekor kami. Kak Ani tanya. Maksud Ustaz kalau pergi Taif yang tak berhajat niat umrah. Bila balik main Mekah berhajat nak umrah. Dia pergi Tan'im selepas tu. Tak boleh ke? Boleh pergi Tan'im tapi kena dam. Dia pergi Taif, dia kena jazim. Hati kena kukuh. Nak buat lagi ke tak mau buat? Tetapkan pendirian macam tu. Pergi Taif. Kalau betul-betul niat tak mau buat dah umrah, tak wajib berihram di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni dekat Taif. Kalau hati kata aku tak mau buat dah dan kena jujur dengan hati. Kalau betul tak mau buat, jangan buat dah. Sampai ke tarikh balik Malaysia. No? Ni di Qarnul Manazil, orang tanya nak buat umrah dah. Dia kata tak mau buat. Maksud dia tak mau buat hari tu. Sampai ke Mekah, esok lusa dia buat umrah. Dia pergi ke Tan'im. Dia niat di Tan'im. Okey, orang duduk di Mekah kena keluar ke tanah halal untuk berniat. Tan'im bukan miqat, tapi Tan'im tanah halal terdekat. Tan'im titik 2, tanah halal terdekat. Dia bukan miqat. Betul lah tu, dia keluar ke Tan'im untuk sahkan niat umrah dia. Tapi dia kena dam lah. Pasal patutnya dia niat tu di Qarnul Manazil tu. Itu miqat. Dah sampai dah tak niat. Hati dia kata tak mau buat umrah. Tapi esok lusa dia rasa nak buat pula dah. Boleh buat. Sah dah umrah dia. Sah. Tetapi kena apa? Kena dam. Siapa pula kena dam? Pasal waktu di Qarnul Manazil tak niat. Patutnya niat di miqat. Bukan niat di Tan'im. Saya ulang balik soalan ni. Maksud Ustaz, kalau pergi Taif yang tak berhajat niat umrah. Okey. Tak niat umrah di Qarnul Manazil. Tak apalah. Bila balik main Mekah berhajat nak umrah. Buat umrah pula dah. Kata tak mau buat umrah itu. Ni hati tak jujur. Dia pergi Tan'im lepas tu. Tak boleh ke? Boleh pergi Tan'im. Boleh. Bukan tak boleh pergi Tan'im. Boleh pergi Tan'im. Pergilah Tan'im. Buatlah umrah tu. Tapi status dia, umrah dia tu salah kerana tidak berniat di miqat. Tan'im itu bukan miqat. Miqatnya di Qarnul Manazil. Contohnya kemarin hari Khamis pergi dah Qarnul Manazil. Hari ni hari Jumaat nak buat umrah kan? Hak di Qarnul Manazil tak niat. Kalau niat di Qarnul Manazil, hari ni boleh buat umrah. Kemarin boleh buat umrah, hari ni pun boleh buat umrah. Tapi kerana tak niat di Qarnul Manazil, hari ni di Mekah keluar pergi Tan'im pergi niat. Sah betul itu. Pergi Tan'im pergi niat masuk Mekah buat tawaf sa'i. Tapi ingat kena bayar seekor unta. Pasal dia niat umrah di Tan'im bukan di miqat. Pagi tadi saya tekan beberapa kali istilah-istilah ilmu yang perlu diperbetulkan. Bir Ali itu miqat, tempat niat. Qarnul Manazil, miqat, tempat niat. Dua ni lah kita orang Melayu, orang Malaysia ni.
Tan'im bukan miqat, tetapi dia tempat niat untuk umrah berikutnya. Umrah mula kena di miqat. Kalau dah jumpa miqat, kena niat di miqat bagi orang yang nak buat umrah atau haji. Tan'im ini dipanggil adnal hil, tanah halal terdekat. Dia bukan miqat, tapi dia untuk niat bagi umrah berikutnya. Umrah first tu kena di miqat. Jadi bila pergi Taif, sampai di Qanun Manazil, itu miqat. Nak masuk, kalau nak buat umrah, maka kita kira tu umrah pertama dari luar. Dari luar tu, jumpa Qanun Manazil. Tu. Walaupun sebelum tu kita buat dah umrah beberapa kali. Tapi kira hak ni umrah dari luar, kena berniat di miqat. Jadi, minta faham no? Nak pergi Tan'im boleh, niat di Tan'im memang boleh. Tanah halal terdekat ni Tan'im paling dekat. Itu ada lagi Ji'ranah, ada lagi Hudaybiyah. Arafah pun boleh niat umrah di Arafah. Tapi kenapa betul? Itu semua bukan miqat. Itu tempat niat untuk umrah kali kedua, kali ketiga. Umrah first mesti di miqat. First ni kira macam mana? Kira dari luar, jumpa miqat, hak tu umrah pertama. Kalau kita buat 3 kali umrah dah pun, kita pergi Taif, jumpa Qanun Manazil, hak tu kira dia mula 1 balik. Begitu. Dia kira first balik. Istilah ni, istilah ilmiah ni, kalau tak jaga, dia akan jadi tak faham. Okey, saya nak sebut orang tawaf sunat melambai tangan ke arah Hajar Aswad. Betul tak? Lambai tangan tapak tangan kanan, kemudian kucuk. Kuk jauh lah, isyarat kuk jauh. Duk buat tak? Duk buat kan? Kan? Kita menunjukkan tapak tangan kanan kita ke arah Hajar Aswad. Kita beralih sikit. Bismillah, Allahu Akbar. Kita cium tapak tangan. Masa kita nak cium Hajar Aswad, ramai orang. Kita nak pergi dekat tak boleh. Kuk jauh aja, isyarat dari jauh. Isyarat dari jauh, cukup tapak tangan. Tu ya, no? Kalau boleh tu, kalau boleh. Kalau boleh, kita pergi cium. Tapi ada minyak wangi apa semua pula. Nanti kita dalam ihram tak boleh kena minyak wangi. Dia bubuhkan story tu. Cium-cium lah. Nak boleh macam mana orang berebut-rebut. Sesak orang ramai. Bertolak-tolak sakit kita, sakit orang. Tak payahlah, tak payah. Kalau kucup tu dia panggil takbil. Mengucup Hajar Aswad. Mengucup. Dan meletak dahi. Mulut kucup, dahi kita sentuh. Sentuh. Batu dia pun ada sekeping 2 je. Hak tu frame. Keliling tu frame perak. Dalam tu baru ada batu. Batu dia pun pecah-pecah dah. Ada sejarah. Ada orang curi. Lepas tu dia hempuk bagi berkecai. Pecah dah. Kalau kucup, sunat tak dahi tu panggil takbil bahasa Arab. Kalau dari jauh tu panggil apa? Dari bila jauh? Panggil apa? Istilam. Haji Aziz, Pak Jid, Pak Da kata istilam. Hak ni saya nak betul ni. Ni istilah aja tak betul, tak ada hukum apa. Hak tu orang panggil isyarah. Isyarah, isyarat. Dari jauh, isyarat tangan, melambai tangan, mengucup tangan. Tangan tidak sentuh Hajar Aswad, mulut pun tak sentuh Hajar Aswad. Cium tak, sentuh tak, kok jauh ya. Babai kok jauh. Itu dipanggil isyarah. Tapi orang-orang kita kalau ceramah dia panggil hak tu istilam. Istilam tak kucup tapi tangan mampu menyentuh. Kita lalu kok dekat, kita suar tangan kita, kita seluk tangan kita, kita garu-garu-garu, tangan kita kena berutu Hajar Aswad hak ada dalam tu. Kita gue tu kena tangan kita. Tangan kita kena Hajar Aswad, kita bawa keluar, kita ambil berkat, kita cium tapak tangan. Hak tu baru istilam. Istalama yastalimu istilaman, makna memasukkan sesuatu dalam frame tu, memasukkan tangan kita dalam bucu tu, dan kita gagau tergagau. Kita cari-cari, kena betul dia. Kita buat keluar, kita cium tangan. Itu istilah. Tangan sentuh, mulut tak sentuh lah. Jadilah kurang-kurang tangan masuk. Itulah istilah. Ataupun Nabi pernah istilam dengan tongkat. Nabi berjalan dengan tongkat. Nabi pegang tongkat. Nabi suar tongkat Nabi dalam tu. Tongkat Nabi tu. Nabi bagi tongkat Nabi kena Hajar Aswad. Nabi bagi tongkat Nabi kena Hajar Aswad.
Nabi sentuh Hajar Aswad dengan Nabi suar. Mana tongkat saya ni? Masuk tongkat dalam Hajar Aswad. Bagi tongkat tu kena Hajar Aswad. Bagi tongkat kena. Bawa keluar tongkat, Nabi cium tongkat. Yang tu istilam. Hak kita kok jauh ni isyarah. Bunda Nur buat tangan tu isyarat tu. Isyarat. Tapi orang kita kata, kita lalu, kita istilah. Istilah tak betul. Hukum tak ada apa. Biar lah, salah pun. Itu mana dakik. Ilmu kena faham dengan teliti. Nampak tak? Ada takbil, cium, kucup. Ada istilah. Buh sapu tangan dalam tu ke, kalau cium sapu tangan. Buh tangan kita sendiri ke, cium tangan. Buh tongkat dalam tu ke, cium tongkat. Masuk sesuatu dalam Hajar Aswad bagi dia bertempuh, bagi dia bertemu, kita cium. Itu istilah. Hak kut jauh ni isyarat. Isyaratul yad, mengisyaratkan tangan. Min ba'id, daripada jauh. Tangan kita tak masuk dalam lubang tu, mulut kepala kita pun tak masuk, kut jauh saja. Tu dia. Bismillah, Allahu Akbar. Jadilah. Hak tu orang tak panggil istilah, atau panggil isyarah. Kena baca kitab, baru jumpa benda ni. Ingat ceramah tak jadi. Saya kitab hadis 40 ni hanya bagi pendedahan supaya kita mengaji kitab. Nanti kita mengaji kitab Tanwir Masalik, Umdatus Salik, kita akan jumpa satu. Tan'im itu bukan miqat. Tan'im itu tempat niat kerana dia tanah halal terdekat. Macam tu. Kita tengok apa lagi. Ni ustazahku Parela. Ustazah tanya, setengah mutawih tak pesan macam ustaz masa bawa jemaah pergi Taif ustaz. Betul? Ada yang tak pesan langsung, ada yang pesan ni layang-layang. Macam ni je. Siapa nak bawa umrah, bawa kain ihram. Siapa tak mau bawa, tak payah bawa. Hak tu pun ada juga. Yang tu kira okey lagi lah. Tapi sebenarnya kita kena pesan macam ni. Siapa bawa kain ihram, siapa nak buat umrah hari ni, atau tak mau buat hari ni, nak buat esok, atau tak mau buat esok, nak buat lusa, nak buat bila-bila pun, pendek kata, siapa nak buat umrah balik daripada Taif ni, atau esok atau lusa, nak buat umrah bila-bila pun, sila bawa kain ihram. Kerana siapa nak buat umrah lagi, dia kena bawa kain ihram, dia kena niat. Sama ada dia nak buat umrah tu sebaik saja balik daripada Taif, atau balik tu dia nak rehat dulu, dia nak buat esok lusa, dia kena niat di miqat. Sebab Qarnul Manazil itu miqat, mau tak mau perjalanan pulang dari Taif kita akan lalu kot miqat. Siapa nak buat umrah lagi? Kita tanya, siapa nak buat umrah lagi? Ada ramai yang angkat tangan. Kamu nak buat umrah bila? Balik Taif saya nak buat umrah Taif. Kamu? Saya balik Taif saya tak mau buat umrah lagi. Hari ni hari Jumaat saya ingat nak buat Ahad nanti. Nak buat Ahad pun kena pakai ihram di Qarnul Manazil juga. Habis tu jaga dirilah. Jaga diri dalam ihram lah. Balik Jumaat, balik Taif Jumaat, tak mau buat umrah lagi, tak apa, tapi kena pakai ke ihram. Jaga pantang larang ihram. Jumaat dalam ke ihram, Sabtu dalam ke ihram, Ahad dah kata nak pi, hapi Taif, pi sa'i, tawaf sa'i hari Ahad. Tapi ihram kena di Qarnul Manazil. Sebab ni miqat, jangan main-main lah. Sebaik-baiknya kalau dah niat tu, balik Taif tu sampai Mekah, buat Taif lah. Tawaf sa'i. Kalau tak larat lagi, kita boleh buat esok lusa. Tapi bukan pi niat di Tan'im. Dah sampai miqat, niat di miqat. Siap-siap. Itulah kita kata perlu ada ilmu. Bukan kita bagi taklimat layang ringkas-ringkas, kita siapa nak buat umrah, bawa kain ihram. Siapa tak mau buat umrah, tak payah buat kain ihram. Hak tu kalau nak pi Tan'im, nak pi Hudaybiyah tak apa. Kita kan nak pi melawat masyair. Kita nak melawat Arafah, nak melawat Mina. Lepas tu kita nak pi Ji'ranah. Sebab Ji'ranah bukan miqat. Tak apa, kita kata kita akan pi ke Ji'ranah. Siapa nak buat umrah, bawa kain ihram. Siapa tak mau buat umrah, tak payah bawa kain ihram. Hak tu tak apa. Tapi kalau pi Taif, kena pesan. Siapa nak buat umrah hari ni ke, esok ke, sebelum balik Malaysia ke, dia kena bawa kain ihram, dia kena niat di Qarnul Manazil. Dia nak buat bila, dia punya pasal. Dia nak buat tawaf tu bila, dia punya pasal. Tapi niat kena di Qarnul Manazil.
Faham ke tak faham apa yang saya maksudkan? Kalau kita bawa jemaah kita pergi Hudaibiyah, kita kata siapa nak buat umrah, prepare kain ihram, bawa beg kain ihram. Hak lelaki lah, hak perempuan pakai siap-siap pun tak apa. Sebab Hudaibiyah tu bukan miqat. Jadi kita ada pilihan, siapa nak buat, tak mau buat sudah. Tapi qanul manazil, siapa nak buat umrah hari tu atau esok atau bila pun, dia kena niat di situ. Ini sangat penting. Untuk lebih memudahkan, kita nasihatkan siapa yang tak mau buat umrah dah, tak payah niat di qanul manazil dan jangan ubah dah. Lepas tu pun jangan buat umrah sampai kita balik ke Malaysia atau kita keluar ke Madinah. Itu kena faham tu. Harap-harap dapat faham tu. Qanul manazil ni sebab dia miqat, dia bukan macam Hudaibiyah. Hudaibiyah siapa nak buat, tak mau buat tak apa. Tak mau buat hari tu, nanti nak buat dia keluar sendirilah ke Tanaim. Dia ambil teksi pergi Tanaim. Macam. Dah beza noh, beza pi Qanul Manazil dengan pi Hudaibiyah, Ji'ranah, Tanaim. Ji'ranah, Hudaibiyah, Tanaim bukan miqat. Nak buat, tak mau buat sudah. Okey, setengah mutawif tak pesan macam ustaz masa bawa jemaah pi Taif ustaz. Ada juga yang tak niat di Qanul Manazil. Okey, tak niat. Lepas tu esok tu buat umrah pula. Allahu Akbar. Pergi buat. Boleh. Tak salah buat umrah. Dan tak bayar dam. Macam mana tu ustaz? Kena bayar lah ni. Kontak dengan siapa-siapa syarikat-syarikat umrah ni. Dia ada kenalan di sana. Hantar duit. Transfer pergi duit. Minta mereka buat resit sikit. Tunaikan dam. Dam ni tak boleh sembelih di Langkawi. Dam ni kena sembelih di Mekah. Suruh ni persembelih, lah ni pun boleh sembelih. Suruh edak kepada orang yang tinggal di sana. Tadi saya pesan jangan duk syok makan daging dam. Kita tak layak makan daging dam. Orang tu habis 400 rial sembelih kambing, kita buat nasi mendi pula, kita jemaah yang makan. Tak diedar kepada penduduk Mekah yang susah fakir miskin. Dam bukan hak kita untuk makan. Dam itu kena faham. Siapa penerima dam? Daging tu nak bagi kat siapa? Bagi kat orang yang tinggal di Mekah, tanah haram Mekah. Sama ada dia orang Indonesia, dia orang Patani, dia orang Bangla, dia orang Arab kah? Yang penting dia duduk sana, dia mustautin, mukim sana, kerja sana, penduduk tetap ke penduduk tak tetap ke, dia duduk sana. Baru layak. Kita hak jemaah ni jangan duk makan dam kawan kita. Makan memang sedap. Tapi kesian dia duit habis, tak jadi dam. Banyak grup bila buat dam, jemaah-jemaah tu akan tibai makan seronok. Siap tanya, esok siapa lagi nak kena dam weh? Siapa lagi weh? Syok je noh. Tak mengaji, tak faham. Yang malangnya mutawif pun tak mengaji. Manasik fik haji umrah tak mengaji. Dia pun sporting punya duk balun makan sekali. Dia pun tak tahu benda ni. Jadi kena ingatlah noh, ilmu ini penting. Tu Nabi kata khudhu anni, ambil daripada aku. Manasikakum, cara-cara nak buat haji umrah ni kena ambil. Mana kena berguru. Khudhu anni, ambil dariku manasik kamu. Okey. Kalau orang awam tak tahu tak apa. Orang yang urus, orang yang jadi mutawif tak tahu, dia berdosa. Sebab dia memfatwakan sesuatu yang tak betul. Dia memfatwakan sesuatu yang tak betul, dia bertanggungjawab. Seperti mana orang yang bukan doktor, ulama qiyas dengan satu dalil. Orang tu tak doktor tapi dia duk bagi petua-petua makan ni, orang makan jadi mudarat. Man tatabbaba, siapa buat pandai perubatan. Man tatabbaba, siapa buat pandai perubatan. Walam ya'rifit tibba, padahal kata Nabi dia tak reti pun ilmu perubatan. Dia doktor tiruan, doktor palsu. Dia tak mengaji pun bidang perubatan. Fahuwa dhaminun, orang makan sakit apa, dia tanggungjawab. Ulama qiyas, orang yang buat alim padahal tak alim.
Orang yang memberi ilmu padahal tak berilmu. Orang yang ajak hukum padahal dia tak erti hukum. Dia tangguh. Pernah orang tanya saya, Ustaz, sampai di miqat, anak saya, dia uzur. Mutawif pesan jangan niat. Orang uzur tak payah niat di miqat. Nanti sampai Mekah, kita akan bawa dia ke miqat kecil. Ada pula kecil besar. Oh. Miqat tak ada kecil besar. Miqat hak Nabi sebut tu je. Oh, Mutawif ni duk faham, miqat besar ni Bir Ali. Miqat kecil Tan'im. Dia kata tak apa, orang uzur tak payah niat. Nanti balik sampai Mekah, bila dah suci boleh mandi, saya akan bawa dia ke miqat kecil, yakni Tan'im. Budak ni pun tak niat. Tunggu suci boleh mandi, habaq ke ustaz, saya suci dah. Ustaz tu kata, mana ibu? Ibu ada, jom saya bawa ke miqat Tan'im. Sebut miqat Tan'im tu tak betul dah tu. Bawa pergi Tan'im untuk niat. Betul. Betul. Bawa ke Tan'im untuk niat. Betul. Tapi Tan'im bukan miqat. Dia pun buat haji umrah. Balik Malaysia. Dengar seorang tok guru baca kitab. Kalau sampai miqat tak niat. Tak niat langsung. Niat bersyarat dah. Apa pun dah. Lepas tu pergi Tan'im. Pergi niat di Tan'im. Sah memang sah. Tapi umrah tu kena dam sekok kambing. Si ibu ni pernah tanya saya. Masalah anak dia nak niat tapi mutawif tak bagi niat. Mutawif kata tak payah niat. Nanti pergi niat di Tan'im. Ustaz ni, ibu ni dia mengaji. Bila dia mengaji, Allah silap anakku tak niat di Bir Ali. Kena dam sekok kambing. Dia tanya saya, siapa patut tanggung dam ni? Saya kata, atas nasihat mutawif, mutawif tak bagi niat, mutawif tulah tanggung dam. Suruh dia bayar duit dam. Faham tak? Dia bertanggungjawab. Pasal dia kata jangan niat. Tak sah niat. Nanti ada miqat lain pula di Mekah. Budak ni nak niat. Mutawif tak bagi niat. Mutawif tulah tanggung. Kos beli kambing, minta kat mutawif tu. Kalau dia mau bagi ya. Dia tak mau bagi, tanggung sendiri ya. Gitu. Kalau dia mau bagi, dia kena bayar. Saya tolong peringat je. Ini masalah-masalah yang selalu berlaku. Soalan Maisarah Rizal. Ustaz, hanya melawat ke Taif saja ke? Yang biasa syarikat bawa jalan-jalan? Taif lah. Hak lain tu pikut dekat ya. Tak sampai 2 marhalah. Tak jumpa miqat pun. Yang lain bawa pi susu unta, betul, Hudaibiyah. Bawa pi Ji'ranah. Hak tu ada tempat niat tapi bukan miqat. Itu tanah halal. Bawa pi ziarah tanah halal. Jadi pulang siapa nak buat umrah niat, siapa tak mau buat pun tak apa. Tak mau buat hari ni, esok nak buat, silakan. Tak ada ketat apa. Ada hari pi tengok apa ni? Arafah. Kan? Pi ke Muzdalifah, Mina. Lepas tu pi ke Hudaibiyah, tempat Nabi buat perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah. Di Hudaibiyah tu tanah halal tu. Tanah halal, siapa nak niat umrah, niatlah. Siapa tak nak niat pun tak apa. Esok nak niat, pandai-pandai ambil teksi, pergi ke Tan'im, pergi niat sendiri. Pandai-pandailah keluar ke tanah halal. Tapi yang saya duk tekan ni, Qarnul Manazil. Qarnul Manazil dia miqat. Dia bukan sekadar tanah halal. Sampai Qarnul Manazil, kalau hari tu kita niat umrah, esok kita boleh lagi nak buat umrah, lusa boleh lagi nak buat umrah. Tapi kalau hari di Qarnul Manazil tu tak mau buat umrah, maka jangan buat umrah esok, jangan buat umrah lusa, jangan. Kalau buat juga sah tak? Sah, tapi kena dam sekok kambing. Nak buatlah. Tapi jangan abaikan dam sekok kambing. Nak buat boleh, pahala, buatlah. Rasa kuat nak pergi Tan'im. Balik daripada Qarnul Manazil, hari tu kata tak mau buat umrah, ni rasa kuat pula nak pergi Tan'im. Pilah. Tapi dengan catatan, bayar sekok kambing jangan dilupakan kerana dah sampai miqat tak niat. Mai cari tanah halal pula untuk niat.
Faham tak? Begitu. Kes dia sama macam di Bir Ali tak niat masuk Mekah buta gitu. Lepas dah suci, pi niat di Tanaim. Awak tak niat di Bir Ali. Itu tak niat di miqat. Poin dia siapa tak berniat di miqat, dia kena dam. Pasal dah sampai dah miqat. Macam mana nak bayar dam sekarang kita duduk di Malaysia? Boleh transfer duit. Tanyalah syarikat-syarikat yang kita yakin untuk ditunaikan dam. Sembelih kambing edar kepada fuqara yang tinggal di sana. Tuan bisa makan tak daging dam kambing? Bisa makan tak? Ada orang dia syok orang dia makan. Dia pun tak tahu kita tak boleh makan. Siang kat hamba Allah tu. Buat dam. Pakat makan sama-sama. Tak layak. Jangan makan bagi dekat orang yang duduk di sana. Yang ni kena jaga-jaga macam ni Ustaz. Ya betul. Bagi yang tak buat tawaf wada' masa pergi Taif pun kena dam juga kan. Itu khilaf. Pendapat mazhab Syafi'i yang kuat kena lah pasal dia dua marhalah. Ada yang mengata pendapat lemah tak perlu dam. Memang khilaf. Tapi kita ambil yang muktamad. Bayarlah jangan berkira duit ada bayar dam. Pergi Taif 2 marhalah meninggalkan Mekah walaupun nak patah balik kain baju kita ada di Mekah. Kita akan patah balik ke Mekah bukan nak keluar-keluar terus. Ambil pendapat yang supaya ibadat kita tu sempurna, ambil pendapat yang kata kena dam. No? Dam. Tawaf wada' ni macam kita nak balik Malaysia. Lepas tawaf tu jangan duduk shopping dah. Lepas tawaf tu terus kita bersiap-siap untuk ke Taif. Kalau dia lepas tawaf wada' dia beli jubah dia ni, tawaf dia terbatal, dia kena dam juga. Senang-senang tak sepi lah Taif. Ada orang pergi tawaf wada' lah. Balik tawaf wada' beli jubah. Lepas beli jubah nak naik bas pergi Taif baru teringat Allah. Lepas tawaf wada' mana boleh shopping kan? Senang-senang saya tak mau pergi ya Taif. Allah bayar dah. Tak mau pergi. Pasal apa? Dia faham. Kalau dia pergi, nanti dia kena denda dam seekor kambing. Dia duit pun tak berapa banyak dah. Dia duit pun tak berapa nak banyak. Jadi dia tak pergi Taif. Itu lebih selamat. Tak pergi tak apa lagi. Sebab dia kena tawaf wada'. Lepas tawaf wada' jangan shopping. Nak beli makan minum tak apa. Tunggu bas boleh. Naik bas ke Taif. Dia ada syarat-syaratnya tawaf wada' pun. Taif ni perasan ada package khas ya. Memang ada. Taif ni ada package dia. Nak pergi tengok tempat Nabi kena baling batu, perang Hunain apa tu lah, nak tahu sejarah. Kalau nak pergi beli buah ni kat Kamera Helen lebih banyak lagi buah. Kalau takat nak pergi beli strawberry kot Malaysia lagi banyak kan. Nak pergi dapat ibrah. Jalan pi tu kita dengar cerita balik Nabi jumpa jin, Nabi jumpa adas masuk Islam, banyak cerita-ceritanya di Taif. Sejarah hidup, sirah perjuangan Nabi tu yang kita nak kutip. Kasyok mana pun pi, letih pun letih. Lepas tu sangkut dengan hukum hakam. Kalau tak faham pula nak balik jumpa Qanul Manazil, ada yang pakai kain ihram, ada yang tak pakai, ada yang tak pakai hari tu esok pi buat umrah pula. Banyak benda yang perlu. Bagus pi dapat ilmu, dapat sirah nabawiyah, dapat faham siapa yang buat umrah hari ni, esok boleh lagi buat umrah. Siapa yang hari ni tak buat umrah, esok lusa dinasihatkan jangan buat umrah. Kalau nak buat juga boleh, tapi siaplah duit untuk dam. Gitu. Hari ni balik dari Taif tak mau buat umrah. Esok lusa nak buat umrah. Silakan. Keluar ke Tanaim. Tapi siapkan duit dam. Begitu. Untuk elak daripada dam, nak buat umrah di Qanul Manazil ketika pulang dari Taif. Tak mau buat umrah di Qanul Manazil, tak usah buat langsung sampai hari balik. Supaya tak serabut kepala. Jadi mutawif ni selain daripada dia kena pandai pengurusan, dia pandai ilmu membimbing jemaah, ambil hati jemaah, jaga kebajikan jemaah. Yang lebih penting, kena mempunyai ilmu. Syarikat-syarikat umrah ini kena ada penasihat syariah. Seperti mana bank ada penasihat syariah, mutawif, syarikat-syarikat umrah ni kena ada pembimbing mereka. Pengkursus, bukan takat ajak macam mana pengurusan bank, pengurusan airport. Bukan takat tu, kena bagi ilmu.
kesilapan-kesilapan yang perlu, yang lazim ni perlu ditegur, kena habaq macam ni. Masalah yang berlaku kena ada penasihat syariah pada setiap syarikat umrah. Gitu. Orang nak masuk pelaburan pun orang tengok dulu ada panel syariah dah. Lepas ni kita harap kita ni ambil berat. Nak beli package mana pun kita tengok ada penasihat dia dah. Bukan takat tengok ada bubuh gambar ustaz ni bubuh gambar bagi ramai, bubuh selebriti, bubuh tokoh-tokoh terkenal. Tak cukup takat tu. Kena ada penasihat syariah yang bukan membimbing jemaah tapi membimbing mutawif ni. Mutawif ni kena dapat kesedaran, kena dapat ilmu, kena dapat kursus. Ada cikgu, ada ustaz yang mengajar mutawif ni. Gitu. Perlu. Tidak siapa pandai berjalan, siapa pandai cakap Arab 2-3 patah kah, dia boleh bawa orang. Tak jadi masalah fiqh tak apa. Jadi masalah fiqh dia mereka dallu fa'adallu, sesat menyesatkan, na'udzubillahi min zalik. Yang nayanya peserta ni dia percaya 100%. Dia percaya dekat pembimbing umrah dia tu kan. Wallahu a'lam bissawab. Ataupun kita sendiri ada ilmu, kita pergi sana, kita bukan nak bergaduh dengan mutawif, kita pergi sana, kita ikut apa yang kita mengaji. Tak faham dah. Kalau mutawif cakap ni tak betul ni cara ni, kita tak cakap apalah, kita diam je. Kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Gitu. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semua. Ni apa pakai puting ni? Nak udah dah, mau udah.